pertanyaannya, di Indonesia mampu tidak buruh, ya, kuli mendapatkan gaji 1 juta rupiah sehari? Pikir, Riz. Dulu, suara riuh pekerja asal Indonesia menghiasi setiap sudut kawasan industri dan pemukiman di Malaysia. Tetangga merasa akrab dengan sapaan ramah dan semangat kerja para TKI yang sudah seperti bagian dari keluarga sendiri. Namun, kini semua itu berubah. Satu persatu mereka pergi, dan banyak yang tak pernah kembali. Keputusan para TKI untuk meninggalkan Malaysia telah meninggalkan kekosongan yang nyata. Lorong-lorong yang dulu hidup kini sepi. Di tengah kekosongan itu, gelombang pendatang baru dari Bangladesh mulai memenuhi sektor-sektor kerja. Namun, perbedaan budaya, bahasa, hingga gaya kerja menimbulkan kegelisahan. Warga lokal mulai merasa asing di negeri sendiri, seolah hidup di negara yang berbeda. Di sisi lain, para TKI memilih berlayar ke negeri yang lebih menjanjikan. Jepang dan Taiwan kini menjadi primadona, menawarkan gaji lebih tinggi, perlindungan hukum yang kuat, serta lingkungan kerja yang lebih profesional dan manusiawi. Malaysia pun baru tersadar, mungkin terlambat, bahwa di balik roda perekonomian yang berjalan, para TKI memegang peran penting. Mereka bukan sekadar buruh, tapi penggerak. Kini, penyesalan hadir ketika kepercayaan itu telah terlanjur hilang. Dan memohon supaya pengambilan warga asing, khususnya daripada negara Bangladesh, ditangguhkan buat sementara waktu. Kepada rakyat Malaysia, semua rakyat Malaysia, saya menyeru, berhentilah pergi ke Thailand, berhenti pergi ke Thailand. Tolong penuhkan KLCC guys. Tolong penuhkan KLCC. Sebab apa guys? Tengok guys. Guys, Sharuhan ada. Amitabh Bachchan ada. Salman Khan. Arjun Rampal. Bagi sebagai rakyat, saya ingin meluahkan perasaan, pendapat. Cukup-cukuplah Bangladesh yang ada di negara kita. Mereka telah bekerja dengan baik. Seandainya kerajaan ingin menambah pekerja, ambil saja daripada negara jiran kita, Indonesia, itu lebih baik. Daripada dalam masa yang sama kita dapat menolong ekonomi mereka. Ekonomi penduduk, bukan ekonomi negara, tidak, ekonomi penduduk mereka. Untuk memperbaiki kehidupan yang baik, yang bagus. Antara gejala sosial, saya melihat gejala sosial dibawa oleh Bangladesh ini terlalu keras, yang tidak menghormati penduduk tempatan, kurang hormati, walaupun mereka beragama Islam sama kita, tapi adat dan budaya mereka jauh berbeza dengan Indonesia, menghormati penduduk tempatan dan mendengar cakap. Itu beza dia. Jadi kita mintalah pada Prabowo dan Anwar Ibrahim berbincang dengan lebih lanjut. Sebab apa, dengar urutnya kerajaan telah menghentikan pengambilan pekerja daripada Indonesia. Tapi bagi saya, pekerja Indonesia lebih bagus daripada Bangladesh. Kan? Cuma kalau dikatakan nanti ada yang lari pekerja, dia orang pun banyak yang lari. Yang Bangladesh pun lari daripada memajikan asal. Kan? Cuma kalau diberi pilihan, saya lebih memihak kepada pekerja Indonesia. Itu lebih bagus. Kan? Itu lebih kesefahaman. Sebab apa? Mereka memahami atau cara, budaya, lemah lembut, ya, sama dah dengan kita di Malaysia. Sebab apa? Kebanyakan kita ini, nenek moyang kita berasal daripada sana. Jadi lebih memahami, lebih rapat. Jadi pada Perdana Menteri kita Anwar Ibrahim dan Prabowo bincangkanlah kembali. Kan? Tak perlulah kita nambah daripada jauh, daripada Bangladesh, daripada Pakistan, tu dah tak perlu, dah cukup daripada Indonesia. Sebab Indonesia punya penduduk yang cukup ramai. Dan kalau terjadi apa-apa, kita senang cari. Itu pucuk pangkal dia. Kan? Mungkin ada sesetengah daripada warga Indonesia memprovokasi, mengatakan Malaysia sedemikian, tapi tak jadi kudis pun. Tak menjadi krokodil. Akhirnya mereka malu sendiri. Sebab apa? Ramai pekerja Indonesia di Malaysia ini.
Pada konsumen saya yakin ramai orang Malaysia akan menyokong pendapat saya, walaupun ada segelintir daripada pembantu rumah mencuri barang, itu biasa kan. Itu sebagai tuan rumah kita kena pantau dan biasa. Okay? Jadi janganlah kita kerana 1-2 orang kita nak menghukum keseluruhan orang. Okay? Tapi bagi saya, kalau diberi pilihan, dari Indonesia lebih baik bekerja di Malaysia. Masa tu saya rasa hidup orang tempatan masih aman lagi. Dengan orang Indonesia, dia punya budaya sama dengan kita, bercakap pun senang. Lepas tu ada sifat orang cakap tolong menolong. Orang Indonesia dulu pun banyak dekat coket tu, tapi tak pernah pun cakap coket tu dia yang punya. Dia masih lagi hormat orang kita berniaga, tak adalah halau-halau. Tapi sejak kita ambil orang Asia Selatan ni masuk ke negara kita, macam-macam hal berlaku. Diorang nak claim Selayang, diorang punyalah. Diorang nak claim Sungai Buloh, diorang punyalah. Lepas tu diorang tak boleh terima hakikat, diorang langgar undang-undang, meniaga sesuka hati. Lepas tu apa lagi? Bawa kenderaan sesuka hati, ganggu-ganggu orang tempatan dekat Sungai Buloh dan Selayang sana. Itu yang membuatkan rakyat marah. Kalau diorang baik dan hormat macam orang Indonesia tu dengan rakyat tempatan, mungkin kita diam, mungkin kita tak adalah marah sangat. Tapi kalau kita tengok statistik peningkatan jenayah warga asing kali ni memang tinggi berbanding tahun 1980-an dulu. So sebagai rakyat Malaysia yang dah rasa tak aman dah sekarang ni, fikir-fikirkanlah apa yang perlu kita lakukan untuk kita sama-sama membasmi isu ni. Fikir-fikirkanlah, betul tak korang? Kami berkumpul di sini hari ni sebab kita dah dekat 20 tahun tak dapat pekerja asing untuk sektor barang-barang lusuh. Okey, dah saya rasa kalau nak ikutkan dah 3 menteri dah bertukar. So kita pun dah dengan kita pun dekat 20 tahun dah minta dengan setiap menteri baru yang masuk, Menteri Sumber Daya Manusia dengan Menteri Dalam Negeri. So masalah ni dah tahap yang puncak dah sekarang. Kita dah tenat. Memang semua ahli-ahli minta, selaku peniaga barang-barang lusuh ni dah tenat. Betul-betul dah tenat. Kita pun dah tak tahu apa kita boleh buat lepas ni. Sebab kita nak katakan kita nak ajak pekerja warga negara Malaysia. Memang kita dah buat, tapi diorang tak nak datang kerja dengan sektor ni. Kita nak buat macam mana? Takkan kita nak paksa orang Malaysia untuk kerja. So kita terpaksa pakai pekerja asing. Lagipun bila kita menggunakan pekerja asing, kita kena bayar levy, kita kena menyediakan tempat penginapan untuk diorang, kita kena bagi makanan untuk kat diorang. So kos pun tinggi. Berapa kita nak ada kos tinggi dalam perniagaan? Kalau boleh kita nak pakai pekerja Malaysia pun, tak perlu bagi semua, tak perlu bagi penginapan, tak perlu bagi makan. Kita boleh bagi je gaji 2,000 lebih untuk diorang kerja. Tapi tak ada yang berminat. Bukan masalah kita, diorang tak berminat untuk kerja sektor 3D sebab mungkin disebabkan kerja ni ada banyak habuk, ada kekotoran, cuaca selalu panas sebab dia bukan dalam suasana bekerja ni, bukan kira dalam yang tertutup, selalu yang terbuka. So pasal tu kita nak sangat pekerja asing. Tapi saya pun tak pasti kenapa pihak kerajaan tidak boleh bagi satu jawapan yang muktamad kepada ahli-ahli atau kepada MIMTAS. Kenapa? Saya nak tahu kenapa. Apa sebab dia? Kenapa tak boleh bagi? Oh, saya tak boleh bagi dekat ni lah, sektor ni sebab ni. Kita orang pun nak tahu juga. Sedangkan kita bayar teks yang tinggi, kita bayar levy. Pendapatan ni pun untuk kerajaan juga. So saya tak pasti kenapa. So saya memang kali ni kita pun nak berkumpul semua, nak pergi bagi memo dengan Perdana Menteri Malaysia. Tapi kita tidak dapat permit. Memang kita nak ikut law. Kita nak buat application untuk bagi memo. Kita nak kumpul dalam 300 orang sebenarnya. Tapi disebabkan tak dapat permit, saya meluahkan semua masalah kita dengan media. So saya betul-betul berharap pihak kerajaan akan menjawab dengan kami kenapa dia tak boleh bagi atau dia boleh bagi. Kenapa sektor 3D ni, kenapa menghina sangat ke sektor ni? Saya nak tahu. Sektor ni pun satu sektor yang bagus juga, recycle. So ya, nak katakan kita bayar teks pun tinggi juga, bukannya kurang. Apa-apa perniagaan, cuma produk kita je lain. Import and export. Yes.
inilah apa yang saya nak bagi tahu dengan pihak media ni. 640 ahli also kita nak dalam 10,000 pekerja asing. Kita nak Bukan untuk kita saja. kita nak Indonesia kota seramai 10,000 orang. Bukan hanya untuk minta. Kawan-kawan saya yang Melayu dan Cina juga yang dalam perniagaan ni pun, sektor ni pun nak juga pekerja asing. So lebih kurang kita memerlukan dalam 10,000 orang pekerja asing. Kota dalam 10,000. bilang distribusi produk. So saya nak yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk selaku Perdana Menteri Malaysia mendengar luahan kami. Tolonglah Datuk Seri, tolong dengar luahan kami ni. Kalau Datuk Seri rasa nak buat satu section dialog dengan kami pun boleh. Kita bersedia. Kita boleh bagi tahu dengan pihak Datuk Seri kenapa kita memerlukan sangat pekerja warga asing. So saya berharap Datuk Seri dan pihak kerajaan akan membuat sesuatu dan menolong dalam sektor ni. Terima kasih. Bagaimana tanggapan kalian tentang situasi ini? Dulu Malaysia sempat memandang rendah bahkan mengusir TKI, namun kini justru merindukan kehadiran mereka setelah kedatangan banyak pekerja dari Bangladesh. Apakah ini sebuah pelajaran berharga? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.